Pada era globalisasi dan moden ini, internet menjadi era baharu untuk semua umat Islam, tidak kira muda maupun tua. Juga erti kata lain, tidak mengira usia seseorang sejak ia diperkenalkan. Hal ini dikatakan kerana sebelumnya era internet ini wujud, tiada sesiapa pun yang menyangka bahawa internet ini akan menjadi media yang sangat penting dan hebat dalam berpengaruh di setiap pelosok dunia. Internet juga akan menjadi media baharu yang sangat berpengaruh dalam hampir setiap bidang kehidupan manusia. Perbahasan hangat mengenai undang-undang dan internet termasuk soal etika telah bermula kira-kira 16 tahun dahulu apabila Ethan Katz menerbitkan bukunya yang bertajuk Law in a Digital World pada tahun 1965. Perbahasan tersebut amat mudah, iaitu beliau cuba memahami keselamatan komputer dan internet serta bagaimana undang-undang dan etika dapat mengawal kepesatan dan kemajuan teknologi. Pada masa kini, kepesatan teknologi bertumbuh bagai cendawan selepas hujan. Dalam hal ini, pengaruh internet di peringkat global sangatlah tinggi dan sering menjadi aktiviti harian dalam kalangan umat Islam, sehingga kan ada yang terleka dan tidak sedar dengan internet tersebut, seperti kehidupan kita seharian di tempat kerja, di tempat umum dan di mana sahaja kita akan menggunakan internet sebagai media baharu yang sangat bermakna dalam mempermudahkan urusan kehidupan seharian kita. Kita juga sering menggunakan internet untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga serta rakan, dan juga dapat membeli belah secara dalam talian dengan lebih mudah untuk memesan barangan yang ingin dibeli. Semua perkara dan pekerja mudah untuk dilakukan apabila wujudnya internet pada masa kini. Namun begitu, pada akhir-akhir ini, ramai manusia tidak mengira peringkat umur telah menyalahgunakannya. Justeru teknologi maklumat yang sedang mendominasi dunia ini mestilah dipelihara dengan sebaik-baiknya agar ia memberikan faedah kepada umat manusia, manakala elemen-elemen negatif berkaitan dengannya mestilah dijauhi. Umat Islam perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi ini dengan cara yang betul. Etika digital dan akhlak Islam mestilah sentiasa terpelihara. Cabaran yang dihadapi juga cukup besar, terutamanya umat Islam, dan perlukan persediaan agar tidak hanyut. Etika digital dan akhlak Islam mestilah tidak terpisah di antara satu sama lain. Ia mestilah bersepadu. Oleh itu, etika digital dan internet dalam Islam sangat penting kepada masyarakat Islam masa ini. Etika digital merupakan salah satu set peraturan asas di mana semua manusia sebagai penggunanya yang perlu diikuti semasa menggunakan peranti yang berkaitan dengan digital. Secara ringkasnya, etika digital ini menetapkan kita untuk menggunakan digital dengan betul dan baik dalam cara kita berhubung, berkomunikasi atau memperoleh apa-apa maklumat daripada orang lain ataupun carian umum serta secara maya. Setanding dengan kemunculan teknologi yang semakin berkembang, setiap negara juga diukur dengan kemajuan penggunaan teknologi dan digital bagi mendapatkan maklumat, menyebarkan dan menyimpan maklumat. Internet merupakan rangkaian atau sistem komunikasi global yang menghubungkan jaringan alat elektronik di seluruh dunia. Seperti yang kita tahu, penggunaan internet ini juga dikenali sebagai sebuah perkhidmatan yang digunakan untuk memudahkan urusan harian seperti di tempat kerja, institusi pendidikan, alat untuk komunikasi dan berhubung secara maya atau bersosial, dan menjadi satu keperluan manusia pada masa kini. Sesungguhnya, dengan adanya rangkaian internet, segala pengurusan teknologi dan capaian maklumat akan menjadi lebih mudah. Hari ini, internet ialah kemudahan awam, koperasi, mapan yang boleh diakses oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Ia digunakan oleh ramai orang sebagai sumber utama dengan penggunaan maklumat dan mendorong penciptaan dan pertumbuhan ekosistem sosial sendiri melalui media sosial dan perkongsian kandungan. Sehubungan dengan itu, etika digital ini dikenali sebagai kaedah memahami, meniru, menyuasaikan diri, mengharmonikan, menilai dan membangunkan digital liquid atau di netiquette yang bermaksud menjadi tabiat kehidupan harian.
Etika digital ditakdirkan sebagai memperlakukan media digital seolah-olah ia bersifat etika dengan niat untuk melakukan kebaikan untuk masyarakat bersama-sama. Sistem etika digital sangat relevan dengan budaya semua masyarakat di seluruh dunia yang mempunyai banyak budaya yang berbeza. Ini kerana demi meningkatkan nilai etika berdigital dalam kehidupan kemanusiaan secara keseluruhan dengan memudahkan mereka dan memahami serta mengamalkan cara penggunaan internet dengan beretika dalam kehidupan seharian. Seterusnya, menurut Edgar Allan Poe, mendefinisikan internet sebagai jaringan komputer yang mana komponen satu dengan yang lain untuk saling berhubung secara fizik dan juga memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan pelbagai protokol komunikasi tertentu yang biasa kita kenal dengan istilah IP atau Internet Protocol dan TCP atau Transmission Control Protocol. Protokol dapat difahami sebagai sebuah spesifikasi sederhana mengenai bagaimana dua atau beberapa komputer yang dapat menukarkan maklumat. Internet juga merupakan jaringan bebas komputer yang menjangkau jutaan manusia di seluruh dunia yang pada awalnya merupakan penyediaan sarana bagi para peneliti untuk mengakses data yang kini telah berubah menjadi media komunikasi yang digunakan untuk kepentingan bersosial. Seterusnya, konsep etika digital dan internet dari sudut pandangan Islam. Okey, menurut pandangan Islam, konsep etika digital dan internet ini ialah cara bertingkah laku ketika berinternet dan menggunakan teknologi berdasarkan dua, iaitu firman Allah, iaitu ayat Quran, dan juga berdasarkan hadis. Konsep ini akan dijelaskan lebih terperinci pada subtopik kepentingan etika digital dan internet dari sudut pandang Islam. Digital dan internet dari sudut pandangan Islam. Kalau kita sebut dari pandangan Islam, Islam ialah sebuah agama yang terkenal dengan keharmonian dan bertamadunan yang telah ditulis dalam kitab suci Al-Quran. Namun begitu, kita sebagai masyarakat Islam ini janganlah mengambil mudah tentang sesuatu perkara seperti mana penggunaan internet dalam kehidupan seharian. Setiap apa yang telah diperkatakan, dikerjakan ketika menggunakan media sosial dan juga menggunakan teknologi ini akan diperhitung serta dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga berkata melalui firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, beramalah kamu iaitu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa kita seharusnya sentiasa muhasabah diri dengan apa yang dikerjakan. Sebagaimana penggunaan internet, kita seharusnya mempunyai sikap amanah terhadap menunaikan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dalam surah lain juga Allah berfirman melalui surah An-Nisa ayat 148 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal rasuli illa man zalim wa kana Allahu sami'an 'alima. Yang bermaksud, Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus terang,
iaitu untuk mendedahkan kejahatan orang kecuali oleh orang yang dianiaya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat di atas ini menunjukkan kita bahawa sebagai umat Islam ini kita dilarang untuk menggunakan perkataan buruk yang mendedahkan keburukan mereka, dan kecuali jika ia dianiaya. Oleh itu dapat kita simpulkan bahawa pengguna internet ini sangat berkait rapat dengan persoalan hati kita sebagai pengguna internet. Jika hati kita bersifat ke arah kebaikan, maka baiklah penggunaannya, dan jika hati kita bersifat ke arah sebaliknya, maka buruklah perbuatannya dan amat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Komunikasi digital adalah salah satu kaedah yang berkembang dengan pesat melalui medium teknologi pada masa ini. Dalam membangunnya cara komunikasi seiring dengan teknologi, isu etika dan akhlak seringkali menjadi satu hal yang sangat dipandang serius dan seringkali dibahaskan. Contoh aplikasi media sosial yang menjadi trend rakyat Malaysia kita pada hari ini adalah WhatsApp, Facebook, Instagram dan terbaharunya TikTok. Sayangnya kerana sifat media sosial itu sendiri, berlaku banyak hal yang tidak mendatangkan faedah dan menimbulkan perkara yang tidak diingini. Antara usaha pemantapan etika digital dan internet dari sudut pandangan Islam adalah pertama, iaitu penggunaan perkataan yang baik-baik. Penggunaan perkataan yang baik tidak semestinya dalam situasi aktiviti keagamaan ataupun formal sahaja. Penggunaan perkataan yang baik-baik ini boleh digunakan sebagai salah satu cerminan kepribadian masyarakat kita, sama ada dari segi perbualan harian maupun di media sosial itu sendiri. Seterusnya, menghindari mengirimkan ataupun berkongsi perkara yang melanggar syariah melalui medium digital merupakan satu usaha yang boleh memantapkan lagi etika seseorang maupun masyarakat semasa penggunaan media sosial. Golongan dewasa perlulah berhati-hati dalam menggunakan media digital kerana golongan bawah umur seperti kanak-kanak amatlah sensitif dan mudah terikut-ikut dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dan apa yang cuba mereka tulis. Selain itu, seseorang ataupun masyarakat patutlah berfikiran kritis dan teliti dalam menerima pelbagai maklumat informasi di medium digital. Tabiat mengkaji ataupun meneliti sesuatu berita yang diterima perlulah disematkan dalam diri masyarakat untuk menghindari perkara yang negatif dan mungkin boleh melibatkan perpaduan ataupun perpecahan perpaduan. Akhir sekali, menghargai dan menghormati privasi orang lain merupakan usaha yang baik dalam membentuk etika sejalan kehendak Islam. Menghargai dan menghormati privasi orang lain amatlah penting dalam penggunaan medium digital serta dapat membentuk kepercayaan yang baik antara dua pihak. Mengikut ajaran Islam, menyebarkan aib juga dikira sebagai dosa, bukanlah dari mulut ke mulut sahaja, tetapi melalui medium sosial juga dikira sebagai sesuatu yang boleh dikaitkan perkara yang demikian dan boleh menyebabkan kejatuhan reputasi dan memalukan seseorang ataupun masyarakat. Kesimpulannya, etika digital dan internet dalam masyarakat umat Islam sangat penting pada masa ini.
Masyarakat Islam hari ini tidak terlepas dari internet dengan capaian berita yang lebih cepat dan pantas serta mudah diperoleh dari mana-mana sahaja maupun luar negara atau dalam negara. Negara kita, Malaysia, perlulah memperkenalkan kepada masyarakat dengan satu standard etika penggunaan internet. Agama Islam mestilah dijadikan panduan dalam pengubalan standard etika ini, kerana ia sesuai dengan ciri Islam itu sendiri yang membawa perubahan menyeluruh sama ada dari sudut ekonomi, sosial dan sebagainya. Oleh itu, masyarakat perlulah menggunakan internet berdasarkan etika ini agar mereka dapat membentuk pemodenan dan pembangunan dalam kalangan umat Islam yang lebih berjaya.